Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana kita dapat masih meneruskan pengajian kita di dalam tafsirul Quran juzuk yang ke-29. Juzuk yang ke-29, surah yang ke-67, iaitulah surah Al-Mulk, dikenali dengan nama juzuk Tabarak. Juzuk Tabarak. Ambil daripada awal perkataan ini, Tabarakallazi biyadihil mulk. Jadi alhamdulillah, dalam perbincangan yang siri yang pertama di awal surah ini, kita dah bincang tentang muqaddimah surah dan juga isi kandungannya. Pada kali ini kita akan sambung permulaan bacaan di ayat yang ke-12. Tengok dalam Quran masing-masing, kalau ada terjemahan pimpinan Ar-Rahman, itu yang terbaik. Bermula daripada ayat yang ke-12. Kita baca beberapa ayat dulu. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Alhamdulillah, ayat yang ke-12 ini lawan kepada ayat yang kita baca dalam siri yang lepas, iaitulah ayat tentang orang-orang yang jahat. Bermula daripada ayat 6, walilladzina kafaru birabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Sehingga sampai kepada ayat 10, mereka menyesal. Wa qalu law kunna nasma, kalau kita dengar kata, kalau kita ikut apa yang diajar oleh Nabi, kan, tak adalah kami ni dalam neraka ni. Dia dipanggil penyesalan yang sudah tidak berguna. Kita nak menyesal ni sekarang, sebelum pergi ke akhirat. Kalau sudah sampai ke akhirat, tak ada lagi penyesalan. Maka dalam siri yang lepas kita dah bincang tentang qalu bala qad ja'ana nazir. Malaikat tanya dia, mu ni jadi macam ni tak ada ke pembawa khabar, pemberi maklumat bahawa Nabi akhir zaman ini menceritakan kepada kamu tentang apa yang akan berlaku? Mereka telah jawab, qalu bala. Mereka kata, ya, sudah sampai. Maka di situlah para ulama ahli sunnah mengatakan bahawa orang yang sudah sampai kepada mereka maklumat, maka mereka tak boleh lagi nak buat hujah di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti, kami tak tahu. Tak. Sudah ada. Pekeliling sudah ada. Kalau bahasa kita sekarang ni, dia panggil pekeliling sudah ada. Kecuali ahlul fatrah. Ahlul fatrah ni orang yang tak sampai maklumat. Tak ada Nabi yang sampai kepada mereka. Maka orang tu dimaafkan sebab tak ada maklumat. Tapi zaman kita hari ni maklumat tu sudah sampai banyak. Kita nak hujah, nak katakan tak sampai, nak mengatakan tak ada maklumat, itu agak sukar. Nak jawab sedemikian di saat semua maklumat ada di hujung jari.
Baiklah, selesailah kita perbincangan tentang orang-orang yang ashabus sa'ir, orang yang celaka. Maka Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha rahmat dia kepada hamba dia, lepas dia cerita tentang puak-puak yang tak baik, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan cerita kepada kita orang yang baik. Jadi bila jangan mari soalan alam ya'tikum nazir awalam ta'tikum rusulukum bil bayyinat qalu bala, kan dalam ayat lain kata tak sampai kepada kamu pemberi maklumat. Mereka kata ada qalu bala qad ja'ana nazir, sudah sampai. Mengikut dalam riwayat mengatakan bahawa tidak ada orang yang masuk neraka esok mengatakan ana mazlum, saya dizalimi. Saya dizalimi ni. Sebenarnya saya ni orang baik, tapi ditangkap oleh polis lah. Tak ada orang-orang ahli neraka kata dia dizalimi. Semuanya kata menyesal ada. Kalau kita dengar kata dulu makunna fi ashabis sa'ir, kita akan masuk neraka. Ini berbeza dengan orang di dunia ni. Kalau kita pergi dalam penjara, pergi ziarah orang di penjara, walaupun dia ni memang jahat sungguh, tapi masih lagi dia mengatakan dia kena zalim. Dia mengatakan dia kata dia kena zalim. Tak mengaku. Tapi ahli neraka esok, dia mengaku dah. Sebab apa? Sebenarnya sudah sampai maklumat kepada kami, tapi kami tak mau. Maka duduklah dia dalam keadaan sedemikian, wal'iyazubillah. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi pada ayat 12. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut melanggar hukum Tuhannya bil ghaibi, semasa mereka tidak dilihat oleh orang. Tengok ni. Dan semasa mereka tidak melihat azab Tuhan, maka mereka beroleh keampunan dan pahala yang besar. Dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut kepada kita, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, iaitu tafsir yang pertama, orang yang takut pada Allah Ta'ala bil ghaib, dengan cara ghaib. Apa makna ghaib? Kita tak nampak siapa dia tengok Allah. Tak ada orang tengok Allah. Tetapi dengan hujah-hujah, dengan penjelasan-penjelasan, dengan keterangan-keterangan yang nyata, dalil-dalil yang kita boleh tengok dengan mata kita, boleh dengar dengan telinga, boleh fikir dengan akal kita tentang adanya Allah Azza wa Jalla, maka orang ni tak berani. Takut dia kepada Allah Azza wa Jalla sebab keimanan dia penuh dalam hati bahawa Allah tengok dia. Allah perhatikan dia. Allah Ta'ala tilik kepadanya. Maka orang ni tak berani dia nak buat maksiat. Itu maknanya yakhshawna rabbahum bil ghaib. Walaupun dia takut pada Allah, walaupun dia tak pernah tengok Tuhan, dan cuma dia kena Allah Ta'ala melalui keimanan. Kita beriman, yakin sungguh Allah ada, kita pun takut. Itu satu tafsiran. Tafsir yang kedua kata bil ghaib, orang yang takut melanggar perintah Tuhannya semasa mereka tidak dilihat oleh orang. Mana orang duduk seorang-seorang, tak ada manusia tengok atas rumah dia, tak ada orang, tak ada siapa, CCTV pun tidak ada, penyiasat tidak ada, tapi dia takut Allah Subhanahu Wa Taala. Dia takut ketika dia bersendirian. Ana dah baca beberapa kali hadis, ada manusia di akhirat esok datang dengan pahala yang banyak, tapi haba'an mansura, pahala-pahala dia menjadi debu yang berterbangan. Orang tanya Nabi SAW, kenapa ya Rasulullah, apa jadi, apa sebabnya dia ni? Maka kata Nabi SAW, sebabnya dia ni baik depan orang, ahli ibadat, orang tengok kuat dia punya hebat, tetapi iza khalau bimaharimillahi intahakuha, bila dia duduk diam-diam, tak ada orang, dia langgar perintah Allah Azza wa Jalla, buat maksiat secara tersembunyi. Zahirnya baik, tapi senyap-senyap buat maksiat. Ini yang kita bimbang hari ini.
Dengan adanya alat-alat gadget, orang-orang baik pun duduk dalam rumah dia. Orang ingat duduk zikir, duduk iktikaf, tapi duduk tengok cerita pelik. Masya Allah. Na'uzubillah. Maka innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, orang yang betul-betul takut Allah SWT, walaupun tak ada siapa tengok, sebab dia yakin. Dia duduk tahta muraqabatillah, dia duduk di bawah pemerhatian tilikan Allah Azza wa Jalla, maka dia tak berani buat maksiat. Allahu Akbar. Orang yang melakukan ibadat, yakhafuna bil ghaib, kan, yakhshawna, mereka akan takut kepada Allah Ta'ala dengan ghaib, maknanya kita ibadat, tak ada lah sifat ibadat kita dalam hati kita ni perasaan riak. Sebab apa? Sebab riak itu satu perkara yang merusakkan manusia. Riak itu perkara yang merusakkan manusia, maka dia tak berani nak buat. Ini di antara innalladzi sifat orang yang beriman ayakhshawna rabbahum bil ghaib. Apa dia dapat? Barulah kita tengok Allah SWT janji di sini, lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Yang pertama, mereka beroleh keampunan dosa daripada Allah Azza wa Jalla. Al-Ghafur min al-Ghafru makna as-satru. Allah Ta'ala tutupkan kesalahan-kesalahan mereka. Masya Allah. Dan Allah Ta'ala tidak ambil tindakan ke atas dia sebab dia dimaafkan daripada kesalahannya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ajrun kabir, dan pahala yang besar. Jadi pahala orang buat benda baik ni berganda-ganda. Pahala berganda, tapi kalau dosa tidak digandakan. Itu di antara rahmat Allah SWT. Orang buat satu dosa, satu dia tulis. Orang buat pahala 10 lalu. Bermula dengan dia punya bonus 10 double sampai kepada Masya Allah. Maka ayat ini tanda para jemaah. Ayat 12 ini menunjukkan kepada besarnya kedudukan al-imanu bil ghaib. Kita beriman dengan perkara gaib. Semata-mata kita yakin adanya Allah Ta'ala dengan tanda-tandanya, dengan ayat-ayatnya, kita yakin. Dan kita percaya juga dengan peristiwa yang akan berlaku. Apa yang berlaku di alam kubur. Apa yang berlaku di mahsyar. Apa yang berlaku pada hari kiamat esok. Kan? Semua itu benda gaib yang akan berlaku. Tapi kita yakin dan percaya hasil daripada keimanan kita kepada Allah dan juga keyakinan kita kepada apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat 13 ada kaitan dua ni. Beriman dengan gaib maknanya Tuhan apa bagi tahu. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Dan tuturkanlah perkataan kamu dengan perlahan atau dengan nyaring. Kita berbisik ya tak dengar. Ataupun kita kuat suara, sama sahaja keadaannya kepada Allah. Bagi Tuhan sama, membetempik ke, kamu bisik, Allah Ta'ala dengar. Masya Allah, tabarakallah. Kan Allah Ta'ala sebut cerita dalam Mujadilah tu. Qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allah Ta'ala dengar suara orang perempuan yang mari mengadu pada Nabi SAW tentang suami dia. Kata di para ulama, Siti Aisyah, Sayyidah Aisyah ada dalam bilik, tapi dia tak tahu apa yang berlaku kepada pengaduan itu. Sedangkan tapi Allah yang maha mendengar. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Mu perlahan ke? Kamu kuat ke? Samanya bagi Allah Ta'ala. Kenapa? Innahu alimum bizatis sudur. Kerana sungguhnya Allah amat mengetahui akan segala isi hati yang terkandung di dalam dada. Tuhan tahu belaka. Hak dalam dada sudah diketahui oleh Allah Ta'ala, apalagi yang di luar yang telah berlaku. Lebih-lebih lagi. 3 orang mari. Kan? 3 orang duduk bercakap. Dikata, Allah Ta'ala ni dengar ke apa yang kita kata? Jawab di seorang lagi, dia kata dia dengar kalau kita bercakap kuat. Yang lain, dia kata tak dengar kalau kita perlahan. Jawab seorang lagi, dia kata kalau kita bercakap perlahan, kuat dia dengar, perlahan pun dia dengar.
Maka Allah Ta'ala turun ayat Al-Quran, وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُنُودُكُمْ. Mu ingat apa dia jadi? Sedangkan anggota kamu itu semua akan menjadi saksi ke atas kamu. Masya Allah. Surah Al-Ayah. Cerita dalam Bukhari. Makna ayatnya, sembunyi, terang-terang di sisi Allah Ta'ala samanya. Sawa'um minkum man asarral qawla wa man jahara bihi. Allah kata bagi aku sama je. Siapa dia yang kuatkan suara atau perlahan suara, sama. Kenapa? Karena Allah SWT itu alimum bizatis sudur. Allah Ta'ala mengetahui apa yang terkandung dalam dada kamu. Jadi kalau Tuhan tahu belaka dalam hati kita, Tuhan tahu. Manusia ni, kalau dia dakwa, dia tahu dalam hati orang, kita kata bohong. Mana ada orang boleh tahu dalam hati orang kan? Jadi, hak kita duk was-was dalam hati, yang kita duk khayal, yang kita duk mikir, yang kita duk perancang dalam diri kita, Allah Ta'ala tahu belaka dah. Masya Allah, tabarakallah. Kerana itu, Allah Ta'ala terperintahkan pada malaikat, iza hamma, apabila seorang itu bercita-cita buat benda tak baik, Tuhan kata, mu tunggu dulu malaikat, tunggu dulu. Kalau dia buat, tulis satu kesalahan. Kalau dia tak buat, kerana Allah, boleh pahala pula. Masya Allah, tabarakallah. Ini pentingnya, dia panggil ar-riqabah al-ilahiyah, kawalan Allah Azza wa Jalla terhadap kita. Kalau masuk dalam kepala kita ni, banyak benda yang sesat atas dunia ini. InsyaAllah ta'ala. Allah Ta'ala tahu belaka kerana sesungguhnya Allah Ta'ala amat mengetahui akan segala isi hati yang terkandung di dalam dada. Ayat yang ke-14. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Tidakkah Allah yang menciptakan sekalian makhluk itu mengetahui segala-galanya? Allah Ta'ala dia buat makhluk, dia tahu apa makhluk dia. Kan? Sedang ia amat halus urusan tadbirnya. Al-Latif. Latif maknanya sangat teliti. Itu dia panggil Latif. Al-Latif dengan makna sangat teliti. Perkara-perkara yang tersembunyi, yang halus semuanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Al-Khabir. Awan Al-Khabir. Sangat mendalam pengetahuannya. Dalam bahasa, kalau kita guna bahasa kita bercakap ni, khabir ni dia panggil pakar. Dia panggil pakar. Orang pakar ni orang yang tahu benda yang akan datang dan benda yang sedang berlaku. Itu dia panggil pakar. Contohnya kalau kita sakit, nak pergi hospital. Nak jumpa siapa ini? Nak jumpa pakar. Bahagia apa? Bahagia saya sakit. Orang sakit jantung, jumpa pakar jantung. Sakit kepala, jumpa pakar kepala. Sakit macam-macam pakar, maknanya itu panggil khabir. Tapi bukan nak banding dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'. Cuma nak beritahu al-khabir. Di sini maknanya pakar yang tahu segala benda. Allah Ta'ala tu alim, khabir. Alim tu tahu dah. Tapi khabir tu pakar lagi. Itu dia panggil dalam bahasanya sangat mendalam pengetahuannya Allah SWT. Maka dalam ayat ini, tengok ni. Dalam ayat yang kita baca ni, ayat 12, 13, 14 ni, seolah-olah Allah Ta'ala tutupkan. Wa asirru qawlakum awijharu bihi. Memperlahankan ataupun kamu zahirkan perkataan kamu, Allah Ta'ala tahu semua. Sebab apa? Kerana itulah ditutup ayat ini dengan dua sifat Allah Ta'ala. Al-Latif, Al-Khabir. Al-Latif, makna Al-Latif ya'lamu daqa'iqul asya'. Allah Ta'ala yang mengetahui secara detail segala perkara yang besarnya, yang kecilnya Tuhan tahu belaka. Dan Khabir, dia ni pakar dalam semua perkara. Maknanya dua sifat yang berdekatan. Tapi lebih, kalau kita bincang satu-satu, dia ada makna khas, makna yang tersendiri. Masya Allah, tabarakallah. Jadi jangan kita tak boleh kita beranilah nak lawan, nak buat benda-benda yang tak baik. Sebab ini sifat Allah Ta'ala. Al-Khabir, Al-Latif, Al-Khabir. Ayat yang ke-15, kita masuk pada cerita lain pula ni. Yang tadi tentang orang yang bertakwa, ni sifat dia. Takut sangat-sangat dia kepada Allah Azza wa Jalla. Kita hari ni takut ke tidak kepada Allah? Dia panggil macam, bahasa kita kata on off, ataupun macam lampu jalan. Berkelip lah. Senyap. Gitulah keadaan kita. Waktu iman kita kuat, kita teringat pada muraqabatullah.
Kita teringat kita duduk di bawah kawalan Allah Ta'ala. Waktu iman kita lemah, relax ya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sentiasalah gila iman kita insya Allah. Kita masuk pada ayat 15. Allah Ta'ala sebut sini tentang nikmat yang diberi kepada kita. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalula. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Wa ilaihin nusyur. Dialah yang menjadikan bumi bagi kamu mudah digunakan. Maka berjalanlah di merata-rata ceruk rantaunya. Dan makanlah dari rezeki yang dikurniakan oleh Allah. Dan ingatlah kepada Allah jualah tempat kembali kamu sesudah dibangkitkan hidup semula. Maka hargailah nikmatnya dan takutilah kemurkaannya. Masya Allah, tabarakallah. Allah kata menghargai nikmat dia, takutlah kemurkaan Allah Ta'ala. Baik, dalam ayat ini Allah kata apa? Allah Ta'ala peringat kepada kita nikmat. Yang pertama, huwallazi ja'ala lakumul arda zalul. Apa makna zalul? Tanda sini. Zalula dengan makna segala kemudahan yang Tuhan beri kepada kita. Masya Allah. Zalul ni kalau kita baca dalam kitab bahasa macam unta. Kan zalul, unta Allah Ta'ala permudah kita naik kenderaan itu dia panggil zalul. Zalul, musakhar, muzallal, mana musakhar. Allah Ta'ala permudahkan kita. Jadi Tuhan kata di sini apa dia? Allah Ta'ala jadikan bumi itu zalul, tempat tunggangan kamu. Mana mau boleh pergi mari, tak tahu duduk mana. Pagi sini, petang sini kita duduk berjalan ya atas dunia ni kan. Itu dia panggil zalul. Allahu Akbar. Allah Ta'ala permudahkan bumi itu untuk kita nak guna. Sama ada kita nak duduk dalam dia, nak duduk atas dia, nak naik tinggi lagi. Zalul. Membuatlah apa saja yang kamu nak. Kemudian di dalam bumi juga, makanan kamu tersimpan di situ. Mana? Dalam bumi. Dalam bumi ni ubi je. Dalam bumi. Buah lain di atas bumi. La, betul. Buah-buahan duduk atas bumi. Tapi umbi dia dekat mana? Akar dia kat mana? Dalam bumi. Maknanya sumber dia mari daripada bumi. Masya Allah, tabarakallah. Itu kita kena sedar bahawa bumi itu menjadi sumber asal kejadian kita daripada bumi. Makanan kita daripada bumi. Dan kita juga akan kembali ke bumi. Kenapa kita nak mendongak nak ke langit? Maknanya mu jangan sombong, hei manusia. Mu jangan hei manusia. Orang Kelantan kata, mu jangan hagah, hei manusia. Mung itu bumi ya. Masya Allah, tabarakallah. Maka Allah Ta'ala perintah. Famshu fi manakibiha. Maka berjalanlah ceruk rantau. Untuk apa kita berjalan? Untuk apa kita berjalan? Allah Ta'ala suruh kita berjalan ini sebab apa? Supaya kita tengok kesan-kesan sejarah orang dulu. Tengok sini, kau ni mati. Sebab apa dia mati? Sebab dia kena halilintar, mari hujan batu, kena tempik pada malaikat, macam-macam puncanya, derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Kena tsunami. Itu je. Kita jalan tu dua. Yang pertama dia panggil berjalan iktibar, mengambil pengajaran. Yang kedua berjalan kerana mencari rezeki. Ya, pelik apa orang berjalan daripada dulu lagi. Orang cari rezeki ni dengan mengembara. Masya Allah. Tabarakallah. Dan juga jangan lupa. Ada satu lagi dia panggil pengembaraan ibadat. Kemana kita? Pengembaraan ibadat kita ni ke Masjid Haram Mekah. Ke Masjid Madinah. Kan Nabi sebut dalam hadis. La tusaddur rihal. Jangan kamu mengembara untuk ibadat kecuali kepada 3 buah masjid. Mekah, Madinah, Baitul Maqdis. Cuma Mekah, Madinah tu jelas lah. Baitul Maqdis itu ada khilaf itu sebab kita nak masuk kita kena bayar jizyah kepada Yahudi sikit kan. Jadi wamshu fi manakibiha, ada yang mengatakan manakib ni kalau dalam bahasa al-mankib mana ni bahu. Tu mankib. Al-katif. Jadi bagi bumi ni manakah bahu dia? Jawabnya al-jibal. Sebagaimana diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas, dia kata al-jibal tu nama dia bahu bagi bumi li'anha murtafi'ah fil ardi, kerana dia tinggi daripada bumi seolah-olah dia tu bahu. Ibarat kata begitulah. Maknanya
Allah Ta'ala permudahkan untuk kita jalan-jalan untuk orang nak berjalan, dan segala pelosok bumi, ada yang bersifat bukit, ada yang bersifat cerung, wadi. Allahu Akbar. Kemudian Allah peringatkan kita mau berjalan, wa kulu mir rizqihi, makanlah rezeki yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kamu, tapi jangan lupa, jangan sombong, jangan lara, jangan lalai. Wa ilaihin nusyur. Dan ingatlah, kepada Allah sajalah tempat kembali kamu sesudah dibangkitkan hidup semula, maka hargailah nikmatnya dan takutilah kemurkaannya. Di sini Allah Ta'ala peringat kepada kita, mau gimana-mana pun, kamu makan apa benda pun, kamu tinggi mana atas bukit ke bawah bukit, wa ilaihin nusyur, kamu akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah para jemaah sekalian, para penonton sekalian, kita hari ini baru bangun tidur kan, pagi ni. Baru bangun tidur, tuan-tuan dan puan-puan yang muda dan yang tua, anak-anak, orang dewasa, kita baca apa masa bangun tidur tadi? Baca apa? Ingat ke tak ingat? Kena hafal doa ni. Ikut belakang. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tengok. Bila kita bangun tidur, kita kata Alhamdulillahillazi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Bila? Ba'dama amatana, setelah kami mati sekejap. Dia panggil tidur tu mati kecil. Mati kecil ni, tidur ni mati kecil. Jadi kita tidur sekejap, mati semata, lepas tu kita hidup balik sekarang. Tapi ingat, di akhir bacaan ni Nabi kita ajar, wa ilaihin nusyur, kepada Allah kamu akan kembali. Artinya para jemaah sekalian, kita ni bangun tidur, bila bangun tidur, program kita daripada pagi ni sampai ke petang, sampai ke malam, banyak agenda yang kita nak buat. Kita nak pergi berjabat, kita nak pergi berniaga, kita nak pergi ke laut, kita nak pergi ke hutan, kita nak pergi sana sini. Maknanya mu kena ingatlah dalam kepalamu, apa kerja yang kamu buat, mesti berpaksi kepada wa ilaihin nusyur, kamu akan kembali kepada Allah. Maka kalau kita ingat kita nak mati, kita tak akan menipu, tak akan khianat, tak akan kelentong, tak akan buat benda-benda yang tidak baik, sebab kita tahu kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, kita tahu kita kembali, maka kita tak akan buat benda yang tidak baik. Ayat yang ke-16. Aamintum man fis samai an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Patutkah kamu merasa aman, tidak takut kepada Tuhan yang pusat pemerintahannya di langit itu? Ini terjemahan tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Dia sebut macam ni, kan? Panjang lagi lah perbahasan di sini. Menunggang balikkan bumi, menimbus kamu. Maksud takut ke? Dalam ayat yang pertama tadi, Allah Ta'ala kata, bumi ni untuk kamu jalan, kan? Ayat ni, Tuhan kata, kalau bumi tu terbalik duduk atas kamu pula. Dengan gempa buminya, kan? Dengan lalu bergegarlah bumi itu, orang panggil gempa bumi, berlakunya tsunami, dengan serta-merta melenyapkan kamu di bawahnya. Bagaimana keadaan kita? Masya Allah, tabarakallah. Sebagaimana berlaku tsunami, berlaku gempa bumi, berlaku apa semua ni, ini semua ni Allah SWT suruh kita berfikir bahawa bumi kita duduk di atas dia, selamat. Tapi kalau dia duduk atas kita, hancur lebur habis kita. Ingat, bumi duduk atas dia selamat. Tapi kalau dia duduk atas kita, perosak. Kita duduk atas bumi, ini waktu kita beribadat. Tapi kalau kita sudah dalam bumi, kita hanya menerima apa yang telah kita buat. Masya Allah, tabarakallah. Kita teruskan kepada ayat yang ke-17. Aamintum man fis samai an yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Atau patutkah kamu merasa aman, tidak takut? Merasa aman ke? Merasa tenang, molek? Kepada Tuhan yang pusat pemerintahannya di langit, itu menghantarkan kepada kamu angin ribut yang menghujani kamu dengan batu,
Maka dengan itu kamu akan mengetahui kelak bagaimana buruknya kesan amaranku. Mu tak takut ke? Ya? Kamu tidak takut ke kalau menderhaka kepada aku ni? Mari hujan batu, Allah Ta'ala hantar mari bala mari daripada atas. Apa dia mari daripada atas tu? Segala perkara yang mari daripada atas seperti hujan batunya, mari ribut teribuknya, mari macam-macam bala yang boleh turun daripada atas. Sebab apa? Sebab hasil daripada maksiat yang kamu buat. Mu tak takut? Itu satu amaran. Maka Allah kata apa? Fasata'lamuna kaifa nazir, kamu akan mengetahui. Bila kamu tak dengar kata, bila kamu kerah kepala, kan? Mari bala. Bila mari bala, waktu tu kamu sedar, betul sungguh hak Nabi cakap. Betul sungguh apa yang disebut oleh Rasul. Bahawa manusia ni, apa nak buat? Fasata'lamun, maka tahu masa tu. Jadi tahu waktu tu, faedah ada tak ada? Jawabnya tidak ada faedah lagi. Sebab apa? Faedahnya sudah tidak ada. Kerana kita sudah binasa. Wal'iyazubillah. Nak dapat faedah sekarang. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. Allahu Akbar. Dan demi sesungguhnya orang-orang yang terdahulu daripada mereka. Bukan puakmu, yahai kafir, derhaka kepada Nabi SAW, derhaka kepada Allah, derhaka tak ikut ajaran Islam. Orang terdahulu daripada mereka telah mendustakan rasul-rasulnya yang lalu, lalu mereka dibinasakan. Dengan yang demikian perhatikanlah bagaimana buruknya kesan kemurkaanku. Fa kaifa kana nakir. Allah kata, mu perhati tengok. Betapa buruknya kesan siapa yang derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat ini peringatan kepada ayat yang awal tadi. Allah kata apa? Allah permudahkan bumi ini zalul supaya kita berjalan. Huwallazi ja'alakumul arda zalul famshu fi manakibiha. Aku permudahkan bumi ini, pergi jalan tengok. Tapi jangan berjalan saja. Mu tengok juga kesan orang terdahulu, orang-orang yang telah derhaka kepada Allah SWT. Kesan dianya, fa kaifa kana nakir. Bagaimana Allah Ta'ala itu sangat murka. Kalau mau buat perangan ini juga, kamu sama dengan mereka. Wal'iyazubillah. Allahu Akbar. Kemudian, dalam ayat ini Allah Ta'ala perintahkan lagi. Awalam yarau ila الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. Patutkah mereka menutup mata? Tak mau tengok. Tuhan kata apa? Awalam yarau ila at-tayr. Awalam yarau ila at-tayr. Mu tutup mata, mu tak tengok, tak perhatikan kekuasaan Allah pada burung-burung yang terbang di atas mereka. Burung relax ya dia. Buka sayap, sedap je. Tak. Burung-burung yang terbang di atas mereka, siapakah yang menjaganya? Ketika burung-burung itu mengembangkan sayapnya, safat mana buka sayap. Yaqbid, tutup. Allahu Akbar. Burung mengembang sayapnya dan mengatupnya. Tidak ada yang menahannya daripada jatuh, melainkan kekuasaan Allah yang amat pemurah. Jangan kita tengok tiba-tiba burung jatuh. Adalah sekali-sekali aksiden, tapi boleh katakan burung dengan sayap dia tu relax. Masya Allah, tabarakallah. Sesungguhnya ia amat melihat serta mengetahui akan tiada sesuatu. Allah Ta'ala tu amat melihat dan dia tahu belaka. Syai'in bikulli syai'in basir. Tengok, tadabbur sikit ayat. Allah kata apa? Allah kata awalam yarau ila at-tayr. Mu tak tengok kepada burung. Dia tak kata awalam yarau at-tayra, boleh je. Mu tak tengok burung. Allah kata ila. Dia panggil dalam bahasa Arab kata dia guna ada tambahan ila di situ.
dengan seolah-olahnya mu tengok kepada burung. Kalau kata mu tengok burung, kita tengok burung, piu terbang, tapi tak tahu apa. Burung ke apa tu? Burung lah tu. Sebab terbang kan. Kalau kambing tak terbang. Tapi bila Allah kata awalam yarau ila tayri, apakah kamu tidak tengok kepada burung? Maknanya kita kena ambil seko-seko tengok. Burung ni macam ni dia punya bentuk, burung ni macam ni dia punya kaki. Orang banyak kena perhatikan. Pasal tu kata di ulama, beza di antara ru'yah wan nazar. An-nazar maknanya kita tengok sungguh. Perhati tengok. Kalau ru'yah ni pakai tengok gitu ya. Siapa dia lalu ni? Orang lalu. Itu dia panggil ra'ah. Dia tengok. Aku tengok orang lalu. Siapa? Tak tahu. Tapi kalau kata nazar, mana kita celak mata. Oh dia tu. Kan? Oh dia tu. Kalau kita dalam hadis Nabi SAW bila orang ni nak kahwin, Nabi kata falyanzur ilaiha. Mu pergi tengok perempuan tu. Pergi tengok bakal calon kamu tu. Sebab apa? Oh saya percaya dengan mak saya. Mak saya tengok dah, mak puas hati dah. Tapi saya dia tengok dah, tak tengok. Lah, Nabi kata pergi tengok. Sebab ia nak kahwinnya awak, bukan mak. Matamu tu tengok, kena ke tak kena? Berkenan ataupun tidak. Itu dia panggil lain. Maka Allah kata, awalam yaru ila tair. Ada kamu tak tengok pada burung, pergi tengok ke burung tu, pergi tengok. Jadi Allah Ta'ala nak suruh tengok ke burung. Tuhan sebut detail. Safat, buka sayap. Ya kebit, tutup sayap. Masya Allah, tabarakallah. Kita kalau kita perhati sungguh-sungguh, baru kita tahu, Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana makhluk Allah Ta'ala cerita ni sangat dahsyat kan. Sekarang ni orang suka duk tengok filem National Geographic tu. Kalau orang ni hok buat filem ni perhati dengan yang zuruna nazara, tengok sungguh-sungguh, mereka akan beriman pada Allah Azza wa Jalla. Sebab pelik-pelik dunia. Kita tengok, dia boleh tengok pelakon tu. Hok di tengah padang, hok di laut, hok atas udara, dia boleh ambil gambar belakang snap. Masya Allah, tabarakallah. Maka Allah kata, dia terbang ni siapa dia jaga dia. Kenapa dia tak jatuh? Masya Allah, tabarakallah. Innahu bikulli syai'in basir. Allah Ta'ala tengok. Ketahui belakang apa yang dia buat. Kita pergi pada ayat 20. InsyaAllah kita khatam surah ni. Amman hadha alladhi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Inil kafiruna illa fi ghurur. Bahkan siapakah yang menjadi tentera bagi kamu yang akan menolong kamu selain dari Allah yang amat pemurah? Sebenarnya orang-orang yang kafir tidak lain hanyalah berada dalam keadaan terpedaya. Dalam ayat ini Allah Ta'ala ulang kalimah Ar-Rahman. Ar-Rahman ada berapa? Ada 4 kali. Masya Allah, tuan-tuan jaga. Ada 4 kali ulangan Ar-Rahman. Mana bila sebut kata Ar-Rahman ni, Allah Ta'ala yang sangat luas rahmat dia. Rahman, sifat dia sangat luas rahmat. Mau gimana pun, semuanya duduk di bawah rahmat Allah Azza wa Jalla. Tapi puak-puak kafir ni makhdu'un ghurur. Dia terpedaya, dikata seolah-olah apa kejayaan ini saya yang buat. Orang di antara orang yang hebat teknologi atas dunia ni, orang percaya ke dia siapa dia? Jepun. Tapi dia tak percaya ke dia pula. Pasal itulah di antara tempat yang banyak bunuh diri di Jepun. Masya Allah. Anak pergi melawat Jepun. Sahabat-sahabat bagi tahu, orang lain tulis di taman bunga, taman tempat permainan, orang lain tulis apa? Jangan buang sampah merata-rata. Di Jepun, dia tulis di taman bunga, dia ada tempat dia tulis, jangan bunuh diri di sini. Mana kalau nak bunuh diri, bukan di taman ni, ada satu taman khas, taman tempat gantung diri. Tapi sana tak pergi melawat. Kita nak pergi tengok apa tempat orang tak percaya ke Tuhan, mati situ kan. Allahu Akbar. Mana orang kafir ni terperdaya dia, Masya Allah, tabarakallah. Allah peringat pada kita, jangan jadi macam mereka. Ayat yang ke-21,
Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi 'utuwin wa nufur. Atau siapakah dia yang dapat memberi rezeki kepada kamu jika Allah Ta'ala menahan rezekinya? Kalau Tuhan tak bagi rezeki, siapa nak bagi? Masya Allah, tabarakallah. Hei, manusia ni cuba nak bagi rezeki, tak larat lalu. Nih, bila mari PKP, kan? Pihak kerajaan kata stay home, duduk di rumah, tak lagi kerja. Apa jadi? Susahnya, Masya Allah, tabarakallah. Pihak kebajikan, pihak YB, pihak NGO terpaksa kena pergi cari beras atas seorang-seorang, cukup tak cukup, wallahu alam. Tapi waktu tak ada PKP, masing-masing cari rezeki, relax ya, tak ada bunyi apa. Senang-senangnya orang ni pagi pergi menoreh, orang ni pagi pergi ke kebun, orang ni tengah hari balik makan. Tapi bila stop, kita nak bagi rezeki, suka selalu. Allahu Akbar. Tengok ini. Tuhan kata, kalau aku sekat rezeki, siapa nak bagi rezeki pada kamu? Tak ada siapa bagi rezeki, kan? Ballajju fi utuwin wa nufur. Maka tidak ada siapa pun, tak ada siapa boleh bagi. Semua itu tidak memberi kesan kepada golongan musyrik. Puak kafir tak memikir. Bahkan mereka berkekalan terus dalam keadaan sombong angkuh, serta melarikan diri dari kebenaran. Tak mau ikut juga. Masya Allah, tabarakallah. Sebab apa? Nak kata apa? Dia tak ada hidayah. Jadi gitulah keadaannya. Kita kata, wal'iyazubillah. Allah kata apa ni? Ballajju fi utuwin wa nufur. Ballajju dalam keadaan utuwin. Al-utu dengan mana al-kibriya, sombong. Masya Allah, tabarakallah. Allah Ta'ala cerca puak kafir ni dua sebab. Yang pertama, al-utu, sombong. Tak mau juga dia. Terpedaya dia dengan harta dia banyak. Terpedaya dia dengan aset-aset dia, anak dia ramai. Saya punya belakon. Kalau tengok bangunan besar ni, supermarket, apa? Hak dia juga. Ni bangun ni atas bukit ni, hak dia juga, sarai burung dia. Jadi, apa yang dia nak mikir? Dunia ni seolah-olah di tangan dia. Dia tu dia panggil al-ghurur. Terpedaya. Terpedaya manusia ni. Sebab yang pertama sebab sombong, yang kedua an-nufur, iaitulah tak mau dengar kata al-i'rad, lari daripada hidayah Allah Azza wa Jalla. Dua sebab inilah manusia akan binasa. Yang pertama sombong, tanda tuan-tuan untuk muhasabah kita. Yang pertama sebab sombong, yang kedua sebab al-nufur, tak mau ikut apa yang dibawa oleh, tak mau dengar nasihat, tak mau dengar ikut petunjuk yang dibawa oleh Nabi SAW, maka orang ini akan binasa. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Ayat 22. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Maka ada ke orang yang berjalan melalui jalan yang menyebabkan dia selalu jatuh. Yamsi mukibban. Mana dia jalan hak tak betul, sengit-sengit. Jalan tak stabil, kita pergi sepak tu rebah, jatuh dalam lubang rebah, kan? Itu dia panggil yamsi mukibban ala wajhihi, rebah jalan atas muka dia. Allahu Akbar. Terjerumus di atas mukanya. Boleh mendapat hidayah, atau orang yang berjalan tegak betul melalui jalan yang rata lurus. Allah buat bandingan sini, bandingan. Nih, tengok ni nota di bawah 1770. Dengan ini Allah Ta'ala memberi perbandingan di antara orang musyrik, orang kafir yang menurut jalan yang salah. Kita tu saya kata apa? Masuk jalan tak betul. Sebab apa? Ikut uwis. Masya Allah. Pengalaman saya ikut uwis ni, kalau kita nak pergi ceramah tempat tak biasa, kita ikut kadang-kadang masuk dalam rumah orang. Nak cari surau. Masuk dalam rumah, kata mana ni? Huru hara besar. Pasal kena cari alat lain pula, cari baru jumpa surau. Kita ni pun jangan ikut buta tuli. Kita tahu dah jalan ni rusak, jalan tutup. Pergi buat apa? Jatuh kita. Yang tipu di ubih kita. Kan?
Maknanya kita nak pergi carilah jalan yang betul. Beza di antara orang yang beriman yang mendapat hidayah petunjuk dan menurut jalan yang lurus, jalan Islam yang berdasarkan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Tuhan buat dua bandingan di sini. Orang ikut jalan betul, orang ikut jalan salah, maka tak akan sama. Tak akan sama dua kumpulan ini. Wal'iyazbillah. Alhamdulillah, ini di antara ayat yang motivasi setiap malam kita baca. Sebab itulah ayat ini menjadi Al-Munjiat. Ayat 23. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Qalilan ma tashkurun. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah yang menciptakan kamu dari tiada kepada ada. Kita dulu ada ke tak ada? Khalaqal mauta wal haya. Ingat di awal surah dulu kita baca khalaqal mauta wal haya. Asalnya tak ada, lepas tu jadi air mani, jadi benih kan. Kemudian jadi darah, kemudian naik jadi manusia. Sekarang ni ada sekejap. Lepas ni hilang pula. Dan mengadakan bagi kamu pendengaran dan penglihatan. Allah Ta'ala kata wa ja'alakumus sam'a wal absar. Telinga, mata mata. Wal afidah serta hati. Untuk apa? Supaya kamu bersyukur. Supaya kamu bersyukur. Tapi Allah Ta'ala peringat di sini. Qalilam ma tashkurun. Tetapi amatlah sedikit kamu bersyukur. Masya Allah, tabarakallah. Ini Allah Ta'ala sebut di sini. Dia panggil wasailul ma'rifah. Alat-alat untuk mendapat maklumat. Kita panggil panca indera, kan? Dia panggil adawat hissiyah yang kita boleh tengok. Dengar, apa ni lagi? Tengok, mikir, kalau kita panca indera lagi, rasa, ada belakang, kan? Itu dia panggil derya, kan? Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut, dengar, tengok, mikir. Kenapa dia susun macam ni? Kenapa Allah Ta'ala susun macam ni? Sebab manusia ni dia dengar dulu sebelum daripada dia tengok. Betul ke tidak? Ibu-ibu ada anak kecil. Ibu-ibu yang ada anak. Kita dengar dulu ke? Anak dia kecil. Dengar dulu ke tengok dulu? Baby yang baru beranak. Dia tak buka mata lagi. Kuang ada pernah ada. Tapi kalau mak dia bunyi suara, baby, ibu ada. Dia pun senyap. Sebab dia dengar dulu. Lepas tu baru dia tengok, lepas tu baru celek mata tengok. Masya Allah, tabarakallah. Sama juga dengan kita nak pergi belajar. Pelajar-pelajar yang awal tahun, prasekolah, dia dengar cikgu dia ajar dulu. Kan? Ikut semua. Alif, A, Ba, Ta. Kan? Dengar. Budak ni bertempik melau, tak tahu apa lagi. Lepas tu baru belajar menulis. Masya Allah, tabarakallah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian dalam ayat ini, tanda. Yang pertama, dengar dulu baru tengok. Sebab apa dengar dulu baru tengok? Sebab kita ni, para ulama berbincang tentang panca indera kita ni. Mana lebih kuat? Telinga ke mata? Dia bahas. Telinga ke mata? Ada kata mata hebat sebab mata boleh tengok satu masa, dia boleh tengok banyak perkara. Tapi telinga dia boleh dengar sah. Kalau orang cakap 5 orang cakap yang satu, tahu nak pakai hak mana. Kan? Ada yang mengatakan telinga lebih kuat daripada mata. Kerana itu, berapa ramai orang yang buta matanya, tetapi mereka ni termasuk di kalangan ulama-ulama yang besar. Ada yang bersifat mufti, ada yang hafiz Quran. Hafiz Quran tu kecil tu. 6,000 ayat lebih ya. Mereka boleh hafal hadisnya beratus ribu sekali dengan sanad. Masya Allah, tabarakallah. Mata tak nampak, telinga dengar, maka telinga itu lebih kuat. Allah Ta'ala sebut di sini, wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Kemudian, kenapa Allah Ta'ala sebut as-sam'a satu? Wal absar, mata itu disebut dengan jamak, basar, absar. Tengok tanda tuan-tuan. Sebab dia kata telinga ni dia boleh dengar satu benda ya. Kalau orang cakap 10 benda, tak boleh nak tengok lah. Cakap 10 perkara, tak boleh buat lah. Tak boleh nak fokus. Kau kata apa dia? Kau kata, tak boleh. Dia kena dengar satu-satu. Kan?
Betul lah kalau orang tanya soalan, kita tak boleh 5 orang serentak. Seorang-seorang tanya. Tapi kalau mata dia boleh tengok banyak. Dia boleh tengok gini. Kita tengok sini, tengok nampak loh. Ada budak ni berlari sini. Ada orang ni main gocoh sini. Ada orang duduk buah sini. Ada. Nah itu mata. Ada tengok warna. Masya Allah, tabarakallah. Maka rahsia Allah Ta'ala sebut as-sam'a wal absar. Mata tu dia guna dengan jamak. Sebab apa? Mata boleh tengok banyak. Maka dalam Quran Tuhan kata, dalam ayat Al-Isra, inna sam'a wal basara wal fuad, telinga, mata, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, tabarakallah. Karena itu kata di para ulama dalam ayat lain pula, dikata Allah Ta'ala buat lidah satu, telinga dua. Pasal apa? Dia nak suruh kita banyak dengar daripada bercakap. Kita duduk lah ni, banyak bercakap daripada dengar. Maka di ayat ini Allah Ta'ala sebut, qalilam ma tashkurun. Tak ramai orang yang bersyukur. Ini yang kita bimbang hari ini. Kita ni, saya syukur Ustaz. Dapat nikmat baru ni, buat kenduri kesyukuran. Kenduri kesyukuran tu pun maksiat juga. Dengan pestanya, dengan Masya Allah, tabarak. Tak syukur-syukur juga. Jadi akhirnya ni, dalam ayat surah Sabah, Allah kata, wa qalilum min ibadiyas syakur. Tak ramai hamba aku yang bersyukur. Maka para jemaah sekalian, syukur setiap benda itu mengikut kategori. Orang ada ilmu, syukur dengan ilmu, dia mengajar. Orang ada harta, syukur dengan harta, dia infak. Orang ada tenaga kuat, syukur dengan tenaga dia bantu orang. Itu dipanggil syukur. Setiap benda tu ada syukur dia sendiri. Orang yang nak bersyukur kepada Allah SWT, dengan tubuh dia beribadat kepada Allah. Kan Nabi kita beribadat, solat sampai bengkak kaki. Bila ditanya, kenapa Rasulullah? Nabi kata, afala akuna abdan syakura? Tak patutkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Hamba bersyukur maknanya ibadat banyak. Baik, kita pergi pada ayat yang ke-24. Qul huwallazi zara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Katakanlah lagi, dialah yang mengembangkan kamu di bumi, dan kepadanya kamu akan dihimpunkan. Allah Ta'ala kembali sini, maknanya zuriat kita. Mula-mula kita seorang, lepas tu mari isteri, lepas tu anak 10, lepas tu cucu. Sekarang ni sudah berapa ramai? Gitu. Saya anak 10 orang. Cucu baru 50. Itu dia panggil berkembang. Zara'akum fil ardi. Berkembang biak. Kemudian kamu akan dikumpulkan balik. Bila di akhirat esok kita akan kumpul balik di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kalau baik, baiklah. Kalau tak baik, selaka na'uzubillah. Allahu Akbar. Ketika seorang badui mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita nak berkumpul dengan siapa di akhirat? Nabi kata, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama dengan orang yang kamu sayang. Mu sayang siapa atas dunia dulu? Orang itu akan berkumpul di akhirat esok. Kita sayang kepada orang yang baik-baik, orang yang beriman, insya-Allah kita akan berkumpul di sana. Saya dengan geng-geng hak menentang Islam boleh faedah. Allahu Akbar. Ayat yang seterusnya. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Geng-geng kafir ini lain pula perangai dia. Dia mari tanya Nabi. Dan mereka yang ingkar itu berkata, bilakah datang hari kiamat yang dijanjikan itu? Jika betul kamu orang-orang yang benar. Dia tak percaya. Dan Nabi kata kiamat, akhirat, balik semula. Dia mari tanya, bila? Mata? Duk main mata, bila. Allah pun jawab. Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ilmu pengetahuan tentang masa kedatangannya kiamat itu hanya yang ada di sisi Allah. Dan sungguhnya aku hanyalah seorang Rasul, pemberi amaran yang sangat nyata. Mu jangan duk tanya bila kiamat. Tapi masalah kita hari ni, puak-puak konspirasi teori ni, dia duk main dah. Kiamat sekian, ulama ni telah kaji dah dunia ni umur sekian, maka kiamat kita kata tak usah lah belakang itu. Rajman bil ghaib. Nabi SAW pun tak boleh jawab bila kiamat. Malaikat pun tak boleh jawab. Mari orang kamu dia yang boleh jawab. Kita kata, jangan duk cari kerja.
Jangan ada kerja benda tak ada kerja. Yang kita naknya buat persiapan untuk menghadapi kiamat, bukan mencari bila kiamat. Macam bulan Ramadan baru ni. Ada ulama tulis, orang cari Lailatul Qadar dengan ibadat, kamu cari Lailatul Qadar dengan tanda-tanda dia. Duk sibuk, malam ni tanda tu kayak akhir kali tak ibadat juga. Ada orang duk snack matahari, setiap pagi dia snack. Kan? Matahari naik bersinar-sinar. Hari 27 baru ni, matahari naik lemah. Dia Lailatul Qadar. Lepas tu lepas dah masanya. Pasal itulah kita kata, mencari Lailatul Qadar dengan ibadat, ihya malam-malam Ramadan 10 hari, bukan mencari dengan tanda-tanda dia. Baik, kita pergi pada ayat seterusnya. Qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ilmu pengetahuan tentang masa kedatangannya hanya ada di sisi Allah, dan sungguhnya aku hanyalah seorang rasul pemberi amaran yang amat nyata. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Kemudian apabila datang kiamat dan mereka melihat azab yang dijanjikan itu secara dekat, muramlah muka orang-orang yang kafir itu. Nak kata apa? Serta dikatakan kepada mereka, inilah dia yang dahulu kamu kerap kali minta disegerakan kedatangannya. Hokmu tak percaya atas dunia, inilah barangnya. Nak buat apa lagi? Masa sudah habis, masa sudah tamat, masa dianya, terpaksa kena menerima hukuman pada saat itu. Ayat yang seterusnya. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min azabin alim. Tanyalah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, puak orang kafir itulah. Bagaimana fikiran kamu jika sekiranya Allah membinasakan aku dan orang-orang yang bersama denganku sebagaimana yang kamu harap-harapkan? Mu duduk mai, kan? Duduk mai lagu ni. Mu fikir kalau aku binasa ataupun sebaliknya. Dan atau Allah memberi rahmat kepada kami sehingga kami dapat mengalahkan kamu. Maka siapakah yang dapat melindungi orang-orang yang kafir daripada azab seksa yang tidak terperi sakitnya? Maknanya Nabi dialog lah. Mu duk lawan aku ni apa kita dapat, kan? Mu duk lawan aku ni apa yang kita dapat? Tak ada dapat apa. Tapi kalau aku menang, mu apa jadi? Nak suruh mikir ayat ni. Ayat 29. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Tegaskan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, Allah dialah yang amat pemurah, yang kami beriman kepadanya dan yang kepadanya kami berserah diri, tawakal. Oleh itu kamu akan mengetahui kelak siapakah yang berada dalam kesesatan yang nyata. Nak kata apa? Di akhirat esok dah, masa tu kita tahu semua. Atas dunia ni kita duk balah dah. Orang ni kata macam ni, orang ni kata macam ni. Tak payah nak buat apa dah. Akhirat esok kita akan jumpa lah. Masya Allah, tabarakallah. Ini dalam ayat Quran ni, Allah kata apa? Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Kita hanya bertawakal kepada Allah. Sebab itulah bila kita nak keluar rumah, kita dah ajar baca doa, Bismillah, tawakkalna ala Allah. Kita tawakal. Kita ni tawakal, kita ni kalau betul-betul yakin, Nabi kata apa? Dalam hadis, Nabi kata, Lau antum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kamu betul-betul tawakal Allah Ta'ala dengan tawakal yang betul, la razaqtum kama yurzaqut tair. La ruziktum kama yurzaqut tair. Kamu akan diberi rezeki sebagaimana diberi rezeki burung-burung. Burung ni tak ada kebun, tak ada apa. Kebun orang tu dia belakang. Pagi-pagi dia keluar, taghdu khimasan, keluar paginya kosong. Dia punya
tembuni apa perut dia tu, wa taruhu bitana, balik petang penuh. Penuh ni mulut lagi di tangan, buat balik ke anak pula. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Jadi kalau kamu betul-betul tawakal, Allah kata, Nabi kata apa? Kamu akan diberi rezeki sebagaimana diberi rezekinya burung. Kita ini tawakal dah ni, sama slow-slow kan. Masya Allah, tabarakallah. Maka Nabi kata, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umat aku ni pada waktu pagi. Kerana itu orang nak cari rezeki ni pagi kena keluar, bukan pagi tidur. Kan? Kita tidak pagi tidur, petang keluar, jual siapa ke tengah malam. Waktu malam, waktu orang ibadat, kita duduk bakar ikan pula tengah malam. Ini di antara kesilapan yang dibuat. Bila mari PKP ni boleh je, tak ada kedai malam. Boleh hidup je. Jadi kita haraplah mudah-mudahan pihak pemerintah hakkan sikit waktu malam supaya tidak banyak siapa kedai buka siapa ke pagi. Kita kata manusia ni ada waktu dia, jangan duduk main kat sini. Kan? Baik, ayat yang terakhir dalam ayat kita ni, alhamdulillah. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakanlah lagi bagaimana fikiran kamu jika sekiranya air kamu hilang lenyap di telan bumi, tak ada air. Kita hari ni ada air, cuma kadang-kadang payah sampai ke rumah. Sampai ke rumah air warna keruh, warna kuning, marah kita. Kita kena mikir banyak sebenarnya. Maka siapakah selain dari Allah yang dapat mendatangkan kepada kamu air yang sentiasa terpancar mengalir? Kalau Tuhan kering sungai, telaga kita kering, air bukit pun tidak ada, siapa dia beri? Jawabnya tak ada siapa boleh beri. Maka para jemaah sekalian, siapa dia boleh bagi pada kamu air yang bersih, al-ma'in, makna al-azb. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Baiklah. Allahu Akbar. Ayat ini mari kepada Quraisy sebab dia nyombo kan. Mitok Mekah ni jadi tali air lah, macam-macam tak ada air. Maka bila dia lawan Nabi, Nabi kita doa supaya mari kemarau kepada puak Quraisy, nak suruh dia sedar. Qillatul ma'. Zamakhsyari sebut dalam kitab dia Kasyaf. Dia kata ada seorang laki-laki. Dengar ni. Zaman kita ni orang suka main-main perdi macam ni. Orang baca ayat Quran ni. Baca ayat ni. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Memikir. Kalau air kamu ni kering, hilang, tak ada dalam telaga, tak ada dalam bumi, tak ada, siapa mari air? Dia ni pun, dia jawab. Ini dia panggil orang perli. Bukan kata nak mikir ayat Quran, dia perli. Dia kata, ta'ti bihil fu'us wal ma'awil. Apa boleh ya? Kalau tak ada air, bawa cangkul, bawa alat-alat, pergi gali. Oh, dia main. Masya Allah. Esok, bila dia perli pada ayat Quran begini, esok wujida mata ni, air hak mata dia tu. Kan dalam mata kita ni basah, ada air, kering. Menyebabkan mata dia buta. Sebab apa? Sebab dia berpermain-mainkan agama Allah Azza wa Jalla. Hari ni orang main-main. Bila mari orang suruh jadi imam terawih, imam raya, khatib, khutbah kepada keluarga, dia bukan cari sibuk dengan isi khutbah, duk sibuk dengan cari tokak. Akhir sekali jadi bahan lawak pada tokak pula dah. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah para jemaah sekalian, masa kita tamat. Khitamus surah, Allah Ta'ala akhiri surah kita ni dengan berfikir. Tengok daripada ayat berapa kita baca, ara'aitum, bagaimana. Allah Ta'ala suruh kita mikir, suruh kita buat kajian, suruh kita jangan duduk sombong. Maka akhir sekali Tuhan bagi kepada kita atas taskhir. Allah Ta'ala telah permudahkan segala urusan. Nak makan yang banyak dah bumi. Nak air keluar daripada bumi banyak, Masya Allah, tabarakallah. Dan dunia dan akhirat ini, semuanya ujian di atas dunia ini untuk kita pergi pada akhirat. Kalau kamu betul-betul boleh hidup, kalau kamu betul-betul boleh selamat, maka selamatlah kamu, insya-Allah. Jadi nak selamat dengan cara mana? Nak selamat dengan cara kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam ayat ini Allah campur di antara at-tawakkul wa fi'lul asbab. Dia kata, kan dalam ayat ini, dalam ayat yang kita baca tadi, kalau kita betul-betul tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, tapi jangan tawakal saja.
Wa alaihi tawakkalna, apa duduk diam. Iktikaf di masjid, la. Tawakal mesti ittikhazul asbab, dengan mengambil sebab. Dua-dua kena ada. Kalau tidak, tak jadi. Itu dia panggil bukan tawakul, tawakul. Orang malah nama dia. Muslimin dan para jemaah sekalian, alhamdulillah tamatlah perbincangan kita secara sangat-sangat ringkas kepada tafsir surah Al-Mulk. Untuk maklumat para pendengar, mungkin dia orang rasa macam tak puas. Surah ni ditafsir secara ringkas, alhamdulillah. Tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman yang lepas, ana dah tafsir surah ini dengan tafsir Al-Muharrar sebanyak 4 siri kuliah. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube, cari tafsir Al-Mulk, tafsir Al-Muharrar surah Al-Mulk, ada 4 siri kuliah lebih detail, panjang. Jadi di sini ana ringkaskan sebab kita nak ambil panjang lagi ni. Dalam surah juzuk Tabarak ni kita ada berapa surah kita untuk kita sampai ke hujungnya nanti. Maka insya-Allah kita kata orang daripada tak dengar terus, baik kita dengar walaupun secara ringkas. Insya-Allah taala. Jadi muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, tamatlah kita surah Al-Mulk. Insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan bacalah surah ini dengan tadabbur, dengan ambil isi pengajarannya dan yakin Nabi kata dia ni akan menyelamatkan kita daripada azab kubur. InsyaAllah dengan cara kita berfikir. Pasal tu ayat ni semua suruh memikir. Patutnya kita nak tidur malam-malam bila kita baca, sebelum kita lenong kita memikir. Tengok, ingat ke burung, ingat ke air, ingat ke makanan kita di bumi. Jadi kita memikir semua, barulah kita tidur dalam keadaan kita berfikir. Kita sedar tidur pula, kita baca akhir surah Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Maka ini ayat gabungan. Barulah kita hidup di atas sentiasa, duduk di atas berfikir. Masya Allah, tabarakallah. Biarlah kita banyak berfikir, banyak berzikir atas dunia, jangan banyak duk mengomel sangat, tak habis cerita. InsyaAllah kita akan sambung lagi surah Al-Qalam pada siri yang akan datang. InsyaAllah surah Al-Qalam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.